Yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita kumpul untuk kuliah maghrib pada malam ni, sementara menunggu solat Isyak dan mungkin pagi malam ni kerana hujan, dan kita anggap, kita sangka baik kan. Memang dalam hadis Nabi SAW, bila hujan lebat ataupun ribut ataupun hari yang sangat kuat angin, Nabi akan suruh muadzin mengazankan ala sallu fi rihalikum, ala sallu fi rihalikum. Maka kehadiran untuk berjemaah tadi diringankan daripada dihadiri, kepada tak hadir pun tak mengapa. Baik, ala kulli hal, hari ini insya-Allah kita akan sambung perbincangan kita. Kita bincangkan berkenaan dengan sahih tanda-tanda kiamat, sahih tanda-tanda kiamat. Di mana kita terangkan itu, kepentingan tajuk ini adalah sangat besar. Kerana terutama pada akhir ini banyak berlakunya cubaan untuk meneka tarikh bilakah berlakunya kiamat. Tetapi yang zahirnya adalah setakat tekaan semata-mata tanpa sebarang amal. Kerana sebenarnya kalau ikutkan yang kita akan belajar nanti insya-Allah, tajuk-tajuk tentang kiamat ni yang terpenting sekali adalah menggerakkan kita untuk beramal bagi apa yang mendatang di hari akhirat. Dia bukan hanya setakat nak takutkan orang kiamat dah dekat supaya orang jadi gementar, jadi gerun. Kerana kegerunan itu satu benda, beramal untuk apa yang diimani itu sebenarnya lain. Dan kalau orang tu percaya benar kiamat ada, nescaya dia takkan buat apa yang dia mungkin buat pada masa ketika mana dia berada sekarang. Sebab tu Nabi SAW dalam hadis baginda sering baginda terangkan dengan nak bagi gambaran berkenaan orang yang beriman tu sebenarnya kena buat perkara-perkara tertentu. Baginda SAW akan sebut, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir, barang siapa beriman dengan Allah dan hari akhirat. Barang siapa beriman dengan Allah dan hari akhirat. Dan dalam Quran pun datang istilah yang sama. Tak sebut beriman Allah dan pada malaikat, tapi gandingan untuk perbuatan. Contoh macam Nabi suruh kita memuliakan tamu, ataupun tak menyakiti jiran, ataupun kita tidak berkata-kata kecuali yang baik sahaja, ataupun kita diam. Nabi gunakan frasa kalimah, barang siapa beriman dengan Allah dan hari akhirat. Ini perangai dia, sikap yang perlu ada. Itu sebab tajuk akhirat ini atau tajuk kiamat ni, pengajian kita atau pembelajaran kita tajuk ni sepatutnya melahirkan kepada kita ketakwaan. Yang mana kita kata kita nak membaiki keadaan kita di sana nanti. Jangan sampai nanti sampai di depan Allah Taala nanti kita tidak ada sebarang persiapan untuk menghadapi kiamat tersebut. Okey. Yang terakhir kita bincang tu, kita bincangkan berkenaan hadis Jibril, yang mana Nabi SAW dia bila ditanya oleh Jibril alaihissalam berkenaan bilakah kiamat, maka Nabi kata, mal mas'ulu anha, tidaklah orang yang tanya mengenainya, itu baginda SAW, bi'alam minasail, lebih tahu daripada orang yang bertanya. Maksudnya kalau Jibril alaihissalam yang turun naik menerima wahyu dan membawa wahyu dari Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW, dan bahkan di antara malaikat yang dekat dengan Allah Ta'ala, tidak mengetahui bila kiamat, maka Nabi kata, kalau engkau tak tahu, aku lagi tak tahu. Tidaklah orang yang ditanya lebih tahu daripada orang yang bertanya. Lepas tu lepas tu Jibril alaihissalam mula tanya tentang tanda-tanda kiamat. Lepas tu kita bincangkan itu berkenaan dengan tajuk ni. Kita nukilkan kata-kata dari Syekh Qutb rahimahullah berkenaan dengan sebenarnya kita benda yang tak diketahui itu. Kenapa Allah Ta'ala jadikan kiamat tu ghaib? Kerana dia perkara ghaib tadi, itulah kita akan boleh hidup dengan baik. Bahkan kita ada cita-cita beramal, kita akan ada persiapan untuk kehidupan. Kalau tidak, nanti kita sibuk untuk mati saja, sampaikan kita lupa untuk hidup. Tak berkahwin, tak beranak pinak, dapat anak tak nak sibuk hantar anak pergi sekolah. Sebab apa? Nak kiamat dah. Tak lama lagi buat apa, nak mati dah. Jadi kita akan buat kerja. Sebab tu Allah Ta'ala suruhkan supaya kita boleh hidup, kan? Baik, okey. Jadi kita terakhir kita bincang ke situ. Dia kata kat sini, okey, dia kata sebagaimana bahawa kiamat juga adalah perkara gaib, salah satu perkara gaib yang khusus
dengan Allah Ta'ala pengetahuannya. Tak ada siapa yang mengetahui tentang kiamat bila. Dan bahawa tiada masalah untuk seorang hamba, untuk sekalian hamba mengetahui bilakah kiamat. Tak tahu pun tak guna. Macam orang tu tahu bila dia nak mati. Sebenarnya banyak orang kadang-kadang tahu bila petanda-petanda nak mati tu ada, nampak dah. Kan, mula pinggang sakit, kan, tekanan darah tinggi, jalan sikit dah turun hayang. Semua tu tanda-tanda awal lah. Kita nampak dah. Tapi banyak orang yang kadang-kadang macam tu keadaan dia tapi tak bertaubat pun. Ini kena faham pasal kadang-kadang manusia ni walaupun dia dapat tahu tapi tak semesti dia akan beramal dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tadi, walaupun dia tahu. Sebab macam mana kita faham kan, iblis laknatullahi alaih, dia pun tahu kiamat itu akan berlaku, tapi dia tak pernah pun patuh perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sudut yang kena faham. Takwa itu kan kadang boleh dibantu dengan pengetahuan tentang sesuatu perkara. Tapi kadang-kadang takwa ni, kalau orang sebut tidak ada ketakwaan, takkan boleh takut Allah Ta'ala, bagi ada maklumat macam mana sekalipun dia takkan berguna. Sebab itu kenapa kita faham Nabi SAW sendiri suruh kita berdoa, kan, supaya kita didatangkan ketakwaan dalam hati kita. Nabi SAW suruh kita supaya berdoa, Allahumma ati nafsi taqwaha, ya Allah datangkanlah kepada jiwaku ketakwaannya, wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha, sucikanlah ia, engkau sebaik-baik yang menyucikannya, anta waliyuha wa maulaha, engkau lah tuan hati ini, engkau pelindung hati ini. Sebab kita tak boleh nak kawal hati kita, kita tak boleh nak kawal. Kita memang boleh katalah kita ada idea, tapi kita tak boleh nak buat benda berkenaan. Sebab asasnya kerana ini adalah terpulang kepada Allah Subhanahu Wa Taala punya agihan. Kadang-kadang ada orang dapat banyak, hasil benda kecil boleh dapat takwa yang betul. Ada orang yang dapat macam-macam tanda tapi tak bertakwa pun, macam iblis, kan, Bani Israel. Banyak benda dilihat tapi tak menjadikan mereka bertakwa. Jadi dengan sebab itu kita kata tidak ada masalah untuk kita tahu maksud makna apa tarikh dia. Maka telah menegaskan pada kita Allah yang Maha Agung akan urusannya pada banyak ayat-ayat terhadap terjadinya kiamat, dan bahkan dengan sekuat-kuat penegasan. Allah Ta'ala firmankan dalam Quran dalam surah At-Taghabun ayat ke-7. Surah At-Taghabun ayat ke-7, Allah Ta'ala nyatakan, za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu, mendakwa atau merasakan orang-orang yang kafir takkan mereka dibangkitkan. Qul bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabba'unna bima amiltum. Katakan hai Muhammad, bala, bahkan ia, bahkan benar, latub'atsunna, demi Tuhanku, latub'atsunna, kalian pasti dibangkitkan, thumma latunabba'unna bima amiltum, dan kamu pasti akan diberitakan dengan apa kalian kerjakan. Wa dzalika 'ala Allahi yasir, dan itu di sisi Allah Taala adalah amat mudah. Menjadikan kita dibangkitkan kemudian dipersoalkan dengan apa kita buat, benda itu bukan berat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semua benda perkara adalah tercatat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan ilmu Allah Taala meluasi segala-galanya, dan bahkan Allah Taala letakkan pula untuk kita, semua kita ni ada malaikat yang menyalin amal kita setiap hari. Dan pagi dan petang silih berganti, satu malaikat pada waktu siang, satu malaikat pada waktu malam yang akan menyalin amal kita. Dan Allah Ta'ala firmankan dalam surah Ghafir ayat ke-59, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innas sa'ata la'atiyatun la raiba fih, sesungguhnya as-sa'ah, detik itu, mana kiamat itu pasti datang, tiada keraguan padanya. Walakin aktsaran nasi la yu'minun, tapi kebanyakan manusia tidak mengimani, tidak beriman. Sebab itulah kenapa tak ada kita lihat daripada mereka sebarang amal. Ni logik lah kalau kita kata percaya, kan, percaya bahawa janji potongan saman 80%. Tengok macam mana orang beratur. So khabar tunjuk gambar, orang beratur semua panjang, kan, semua datang untuk memenuhi janji yang diberikan. Tapi tak banyak kita sebenarnya yang memenuhi janji Allah Subhanahu Wa Taala. Dan punca betul lah kita faham pasal ghaib, benda ghaib. Sebab tu siapa yang boleh beramal betul dengan keghaiban tadi, dia adalah orang yang sangat hebat. Sebab tanpa nampak, tanpa dengar, betul-betul sendiri bunyi orang dalam kubur, bunyi malaikat bercakap, tak ada dengar, tapi boleh beramal, boleh jadi seorang yang paling takut Allah Ta'ala. Ini istimewa. Sebab tu kenapa kita ni, macam kita pernah sebutkan,
Bahkan saya ingat khatib dekat atas mimbar pun banyak-banyak kali sebut tentang perkara ni. Bila time zaman Isra, musim Isra dan Mi'raj. Kenapa kita ni manusia ni boleh lebih mulia berbanding malaikat? Sedangkan para malaikat ni diciptakan makhluk yang paling taat. Sebab kalau kita ni taat pada Allah Ta'ala dalam keadaan ghaib, malaikat nampak. Malaikat nampak syurga neraka, tahu tentang kerajaan Allah Ta'ala di langit dan sebagainya. Semua sekali dia nampak. So apa peliknya mereka takut? Tapi bila manusia takut kepada Allah Ta'ala, menangis keluar air mata, kan, menangisi ketakutan tentang janji amaran Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sendiri berbangga-bangga depan para malaikat. Macam pada hari Arafah yang Nabi kata tidak ada mana-mana hari yang paling banyak manusia dibebaskan dari api neraka banding hari Arafah. Yang mana pada hari berkenaan Allah Ta'ala kata kepada para malaikat, lihat hamba-hambaku itu, mereka datang kusut masai berdebu, mereka takutkan azabku, mereka nakkan rahmatku, sedangkan mereka tak nampak pun Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mereka tak nampak aku. Nabi kata, Allah Ta'ala kata aku ampunkan mereka semua. Itu kepentingan iman dengan ghaib yang perlu disaksikan dengan perbuatan. Dan kita faham kalimah tapi payah nak laksana. Tahu kan, macam tadi kan bila janji tentang saman tadi, beratur orang masuk website sampai sangkut. Tak boleh masuk. Pukul 3 pagi orang masuk tak lepas juga kan. Siapa rasa saman lah. Bersungguh-sungguh manusia mengejar janji-janji yang diberikan oleh manusia yang lain. Tapi banyak yang tidak mengejar janji-janji Allah. Itu masalah kita. Balik pada asal, kerana apa? Kerana memang macam dikatakan dalam ayat tadi, walakin aktsaran nasi la yu'minun. Tapi banyak manusia tidak mengimani. Kalau iman pun mungkin sikit-sikit. Mungkin tidak iman yang tak sempurna. Sebab itulah kenapa kerja untuk akhirat itu kita dapat lihat sikit, bukan banyak. Bahkan nak buat jahat pun tak takut pun sebab itu juga. Sebab di antara benda paling besar boleh menyekat manusia ni daripada buat kejahatan adalah beriman dengan hari akhirat. Ini di antara benda yang kita panggil menyebabkan kita tak makan benda haram. Itu kan logik akal kan. Kalau kita nak suruh kawan bukan Islam belikan bir, lepas tu hantar ke rumah, minum dalam rumah, tak ada siapa tahu pun. Yang tak buat kenapa? Kenapa tak buat? Ini kita kata takut siksaan Allah Ta'ala, takut siksaan amaran Allah Ta'ala. Yang benda tu bukan sekarang. Banyak orang buat sekarang ni tapi tak ada siapa kena pun. Tapi keimanan kita tentang akhirat itu sangat penting. Allah Ta'ala firmankan dalam ayat lain dalam surah Saba ayat ketiga. Allah Ta'ala nyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qauluhu ta'ala wa qala alladziina kafaru la ta'tina as-saa'ah. Dan berkata orang-orang kafir, tidak akan datang kepada kami as-saa'ah, detik berkenaan, itu kiamat. Qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum. Katakan hai Muhammad, bahkan benar demi Tuhanku, ia pasti datang kepada kalian. Dijanjikan pasti datang. Jangan takut, akan datang. Jadi suruh beramal. Ni amaran, jangan tidak beramal. Dia kata namun begitu, walaupun dengan penegasan terhadap berlakunya kiamat as-saa'ah, maka Allah SWT juga menjelaskan kepada kita bahawa ia dekat. Di samping dalam Quran datang dengan lafaz pasti datang, dalam Quran datang juga pemberian pemakluman tentang kiamat itu dekat, ya, supaya kita mempersiapkan diri untuk kiamat. Jadi perkara ini adalah perkara yang sangat bahaya dan sangat hampir. Allah Ta'ala firmankan dalam Quran dan surah Al-Qamar ayat pertama, iqtarabatis sa'atu wa insyaqqal qamar. Telah dekat kiamat dan telah terbelah bulan. Sebut dekat ni pasal kita pernah bahaskan tajuk ni. Kenapa Allah Ta'ala sebut dekat sedangkan kita dah lalui 1400 tahun? Ikut kita zaman Nabi cakap tentang perkara-perkara ni, Nabi sampai pada kita Al-Quran, pada manusia Al-Quran, dan sampai pada para sahabat tentang tanda-tanda kiamat. Semenjak hari tersebut daripada Nabi cakap sampai sekarang 1400 tahun. Tapi benda tu relate kepada bila Allah Ta'ala kata hampir tu, jauh bagi kita, hampir bagi Allah. Sebab kita melalui proses kan, mana sehari di sisi Allah Ta'ala seperti 1000 tahun, atau satu ayat yang lain sehari 50,000 tahun pada ukuran dunia. So ukuran kita mungkin lama, ukuran di sisi Allah Ta'ala sangat dekat, tidak jauh sikit pun. Okay? Jadi mana telah dekat kiamat dan telah terbelah bulan. Ini berlaku pada zaman Nabi SAW dahulu. Nanti kita bincangkan antara tanda kiamat berkenaan dengan pembelahan bulan.
Dan dalam tempat yang lain Allah Ta'ala gambarkan, Allah SWT gambarkan kepada kita tentang kadar dekatnya yang sangat hampir, sampai ke seolah-olah dia telah pun datang dan telah terjadi. Dalam surah An-Nahlu ayat pertama Allah Ta'ala nyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ata amrullahi fala tasta'jiluh. Telah datang dah urusan Allah Ta'ala, itu kiamat. Kamu tak perlu minta cepat lagi dah. Tak payah minta cepat, dah datang dah. Telah pun hadir. Telah datang urusan Allah, ini kiamat, dan maka jangan kamu minta cepat lagi. So, maksud dia nak tunjukkan bahawa dah dekat dah. Memang ada baru ni ada pembahasan bincang ada satu tempat saya bagi kuliah, dia minta berkenaan dengan tajuk persiapan akhir zaman. Dia soalan pertama, adakah kita di akhir zaman? Itu soalan pertama kita tanya kan, adakah kita di akhir zaman? Ini perbahasan yang memang kita lihat daripada hadis Nabi SAW. Ya, benar, memang kita di akhir zaman. Cuma berapa jauh lagi daripada keluarnya Dajjal, berapa jauh daripada terbit matahari daripada barat, berapa jauh lagi tidak tahu. Dan bahkan bahaya dia adalah kalau kita rasa selamat dan kita tak beramal, lepas tu tiba-tiba besok muncul dah. Bila muncul dah tu, kita bimbang pasal ada tanda-tanda kiamat yang tidak lagi diterima taubat selepas ia muncul. Sebab tu kena jaga-jaga sikit. Sebab ada tanda kiamat yang bila datang, taubat tidak diterima lagi. Bahkan amal kita yang baru nak buat pun tak kira. Dia kira apa yang dah kita buat. Benda baru nak buat, macam kan ada orang kan nampak benda, Allahu Akbar, baru nak solat sunat, baru nak puasa sunat, maka tak ada nilai yang tidak ada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita jaga sikit. Sebab tu bila kita nampak tanda kiamat ni, realiti dia bukan kita sibuk dengan Facebook, TikTok, Twitter, Instagram dan sebagainya, gaduh dengan orang dalam tu, kutuk kerajaan ke, kutuk ulama ke, datang mana kan, apa benda kebaikan dia pun. Sebab kita bukan melebihi. Kalau ikutkan peringatan, tak ada siapa jadi pemberi peringatan lebih tinggi banding Nabi SAW. So basic kalau orang tu nak kata pemberi peringatan tentang kiamat, Nabi datang dah. Bahkan Quran sendiri peringatan yang paling besar. Bahkan macam dikatakan oleh para tabi'in, barang siapa yang Quran tak jadi peringatan untuknya, maka tiada peringatan bagi dia. Kalau Quran tak boleh bimbing dia, bagilah bimbingan lain tak guna. So asasnya kerana ini dah cukup. Dalam kita sekarang banyak orang, saya tak pasti kenapa, dia delusional, dia mimpi-mimpi dan sebagainya, kemudian dia mula nak jadi macam pemberita kepada orang ramai tentang kiamat dah dekat. Balik pada asal, Nabi dah bagi tahu dekat, Quran kata dah dekat, tak payah dah jadi. Yang kerja kita adalah amal. Apa amal kita buat? Apa amal kita buat? Memperingatkan tentang kiamat tadi bukan kerja kita. Nabi dah buat, Quran dah buat. Atas kita adalah ajak orang untuk beramal soleh. Ajak beramal soleh, amal ma'ruf nahi munkar kan? Balik pada itu. Ada, tak tahu kenapa saya tengok, ada kami jumpa dekat sesi bukan sesi kaunseling, sesi nasihat agama lah, kita bagi pada orang datang jumpa minta nasihat. Ada yang jadi macam gila pun ada. Dia kata dia mimpi, dalam mimpi tu datang suara-suara tu kata dengan dia, pergilah ingatkan orang ramai tentang kiamat kan? Tapi dia masalahnya dia dalam keadaan sasau, bukan betul pun, pasal kita dah ada panduan betul. Yang bila tanya Quran dia tak tahu, hadis Nabi dia tak belajar. Dia sibuk lah kiamat dekat. Saya tahu kiamat dekat. Benda ni bukan setakat kita, orang Kristian pun ada sibuk yang pegang kan. Dia the end is near. Dia pakai plate card tu kan kat badan dia, suruh orang semua ni kiamat dekat dah, kiamat dekat. Saya tu bukan pelik. Tajuk dia kalau kiamat dekat, kena sembah Allah, bukan sembah yang lain. Ikhlaskan amal, banyakkan ikut kepada Nabi SAW. Itulah penyelamatan kita. Bukan kita sibuk nak tahu kiamat dekat. So kiamat dekat, apa tu nak buat apa? Tahu kiamat itu dekat, itu satu benda. Amal apa awak isi untuk hari tersebut? Macam Nabi jawab kepada seorang lelaki kan di kalangan Badui kan, dia tanya Nabi, dia kata mata sa'ah, bilakah kiamat? Nabi kata pada dia apa? Madza adatta laha, apa kau siapkan untuk hari tersebut? Tapi lelaki terjawab dengan jawapan yang paling baik. Itu dia kata, tak ada aku siapkan banyak benda, tapi cinta kepada Allah dan Rasulnya. Lepas tu Nabi kata, anta ma'an almar'u man ahabba fi dunya wal akhirah. Seorang manusia itu akan bersama siapa yang dicintai dunia dan akhirat. Ketika itu para sahabat macam Anas bin Malik, perawi hadis ini,
Dia kata kami tak pernah gembira dengan hadis Nabi sebagaimana kami gembira dengan hadis ini, kerana orang paling kami cintai adalah Nabi SAW. Nabi kata orang tu bersama siapa dia paling cinta? Kami orang yang paling cinta pada Nabi SAW. So harapan dia besar untuk dapat bersama Nabi SAW di hari akhirat nanti. So basically apa kita siapkan, itu yang lebih utama. Zaman kita sekarang ni banyaklah tengok kan, ilmu akhir zaman lah, ada sibuk nak buat kampung dekat hutan lah, lari buka telaga kan, tak nak makan dah iPad. Pasal dia kata iPad ni apa benda campur klorin. Ni cerita saya cakap, tuduh dia jumpa sungguh kumpulan ni. Kumpulan ni memang saya jumpa, pelik jugalah. Nak buat macam mana? Tapi yalah. Okay. Dalam hadis yang mulia daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bu'istu ana was-sa'atu kahatain, diutuskan aku dan kiamat macam ni. Wa yushiru bi isbi'aihi, dan ditunjuk dengan dua jari baginda. Wa yamuddahu huma, bagi Nabi memanjangkan kedua-duanya. Bukan macam tu, Nabi panjang kedua sekali jari baginda. Okey. Wa fi riwayat Muslimin bayyana al-isbi'ain. Dalam riwayat Muslim diterangkan apa dua jari tersebut. Ini dua jari juga. Ini dua jari juga. Okay, apa dua jari yang Nabi tunjukkan? Saya tunjuk macam ni sebab memang riwayat Muslim macam ni. Al-wusta, jari tengah. Wallati tali ibham, dan jari yang selepas ibu jari. Ni ibu jari, jari selepas dia. So Nabi tunjuk macam ni. Nabi dapatkan kedua-duanya. Wa ma'na al-hadis, makna hadis ini adalah bahawa kalau kita anggarkan umur masa atau zaman yang manusia akan lalui adalah yang tengah ni. Ini tengah, inilah daripada zaman kejadian alam sampailah sini. Okey. Maka dia kata fa inna ma baqiya minhu inda bi'atsatin nabi bi'atsati rasul sallallahu alaihi wasallam yakun miqdari ma tazidul wusta an as-sababati. Jadi dia kata apa yang masih tinggal, okey, daripada masa tersebut adalah daripada semenjak baginda diutuskan, Rasul diutuskan, adalah kadar apa yang masih lagi lebih dia. Tapi tak usahlah ambil pembaris, sebab kita tak tahu jari Nabi panjang mana, satu. Kedua, benda ni bukannya kerja kita untuk ukur. Nabi bagi tahu sangat dekat. Maksudnya Nabi tak tunjukkan macam ni. Nabi tak tunjukkan macam ni. Nabi tak tunjukkan macam ni. Macam ni kan panjang kan? Nabi tunjukkan sebelah-sebelah je. Yang jari jari telunjuk dan jari hantu ni, apa yang sisa daripadanya adalah sedikit. Sangat sedikit. Itu maksud dia. Okay, jadi apa yang masih lebih itu, itulah apa yang lebih daripada jari tengah mengatasi jari telunjuk. Walakinna miqyasal zamani 'indallahi ghairu maqayisina. Tapi ukuran masa di sisi Allah Taala bukan seperti ukuran kita. Kerana itu ketika baginda SAW peringatkan orang-orang musyrikin Arab, baginda SAW ingatkan musyrikin Arab tentang dekatnya kiamat, mereka dahulu mengira beberapa hari saja lagi. Macam Nabi cakap ni macam esok lusa nak jadi. Bahkan bila Nabi SAW memang peringatkan mereka tentang apa, antara kata-kata Nabi yang awal Nabi katakan kepada musyrikin Arab adalah inni nadhir lakum baina yaday adzabin syadid. Aku ni adalah pemberi peringatan pada kamu sebelum datang azab yang pedih. Itu antara kalimah awal Nabi ucap kepada mereka. Maksud dia ingatkan tentang amaran hari kiamat. Walaupun mereka perlu lalui proses alam barzakhnya, okey, sampai ke sana mungkin panjang mungkin pendek, tapi ketika Nabi ingatkan diperlihatkan sangat-sangat dekat. Okey. Maka bila mereka lihat dia tak datang-datang, diorang dengar Nabi kata kiamat dekat, diorang tengok tak datang-datang, maka diorang pun apa? Melihat ikut kadar ukuran mereka tak sampai. Mereka berkata kepada Rasulullah SAW, mana dia yang engkau ingatkan kami dengannya? Mana dia? Mana? Datangkan. Dia kata, manakah hari kiamat yang engkau dakwa bahawa ia adalah dekat? Maka Allah Ta'ala menjawab kepada mereka dengan firman-Nya dalam surah Al-Hajj ayat ke-47. Allah Ta'ala nyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yasta'jilunaka bil azab, dan mereka minta cepat pada engkau hai Muhammad mengenai azab. Minta cepat azab. Mana azab? Kalau betul kau Tuhan bawa azab cepat. Okey. Wala yukhlifallahu wa'dah, sedangkan Allah Ta'ala tak akan mengingkari akan janjinya. Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun, dan semuanya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun daripada apa kalian hitung. Mana apa kalian hitung kan? Sehari apa 1000 tahun, di situ nilai sehari saja di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Jadi jawab pada mereka sebab diorang tunggu-tunggu tak jadi. Tunggu-tunggu tak jadi. Mana dia? Walaupun macam zaman kita sekarang ni, selepas daripada 1000 tahun kewafatan Rasulullah SAW, tahun terutama zaman kita sekarang lah, banyak tanda-tanda yang disebutkan tu telah pun muncul satu demi satu. Antara apa macam kita sebutkan, antaranya bila sebut tentang orang-orang Arab. Satu riwayat Nabi kata orang Arab, satu riwayat Nabi kata satu kaum yang makan tak cukup, berkaki ayam, meminta-minta tapi meninggi-ninggikan bangunan. Benda ni kan kita kata hanya berlaku di tanah Arab selepas tahun 60 bila keluar minyak dekat mereka. Sebelum dari itu kita dengar cakap, mana Imam Nawawi tahun 600 Hijrah tak pernah nampak, Imam Ghazali tahun 500 Hijrah tak nampak, Imam Syafi'i 150 lahir kan tahun 204 mati, tak pernah nampak. Apa yang dimaksudkan dengan bina bangunan tinggi-tinggi? Tapi kita sekarang ni dengar apa Nabi sabda dan nampak depan mata kita. Ini benda yang kita kata tak pernah terbayang. Kalau ikut zaman dulu, mana orang boleh bayangkan benda berkenaan? Tak dapat nak dibayangkan macam mana boleh dibuat. Tapi lepas daripada keluar minyak dan sebagainya, tengok. Ini contoh antara perkara yang Nabi sebut. Kita orang ulama zaman dahulu, hatta para sahabat tak pernah terlintas macam ni dia akan terjadi. Mereka kata kami beriman saja. Tapi zaman kita dizahirkan. Tapi pasal apa? Tempoh nak muncul tu, sabda Nabi tu ambil makan masa lama. Sangat lama, sangat lama. 1000 tahun lebih 1000 tahun baru muncul. Tapi kita tahu yang akan datang tu berapa cepat, sebab ikut kepada apa macam perkiraan para ulama berkenaan contoh macam keluar Dajjal, turun Nabi Isa, kan, peperangan sebelum keluar Dajjal, benda tu dia berturut-turut. Bila jadi itu dia akan cepat. Yang awal ni macam sikit, macam nak sikit kan, dia sikit-sikit. Tapi yang akan datang tu dah sangat laju. Terbit matahari dari barat, keluar binatang daripada bumi, asap dan angin yang pun mematikan orang-orang beriman. Semua sekali itu akan cepat. Berbeza dengan yang permulaan. Okey, baik. Kedua, ta'rif as-sa'ah lughatan wa istilahan. Okey, as-sa'ah detik itu. Ya, sa'ah ni maksud detik atau jam, hour kan. Lughatan dari segi bahasa, ia satu juzuk dari juzuk malam atau siang. Satu juzuk dari malam atau siang dipanggil sebagai sa'ah. Sa'atan min lail, sa'atan min nahar. Dan macam Nabi sebut berkenaan dengan tajuk orang yang datang Jumaat pada jam yang pertama. Jam pertama dapat seperti mengorbankan seekor unta. Nabi kata fi sa'atil ula. Gambar siapa mandi daripada junub kemudian pergi ke masjid pada jam yang pertama untuk Jumaat, maka dapat seperti mengorbankan seekor unta. Jam yang kedua Nabi sebut as-sa'ati fi sa'ati thaniyati, sa'ati thalithati, sampai 5 lah kalau kita ikut kan. Memanglah 7, 8, 9, 10, 11. Sebab kita kalau kita patah balik ikut zaman dulu, kita punya Zuhur sebenarnya bukan 1.20 atau 1.15, 12, 15. Ni sebelum tahun 86. Tahun 86 bila Perdana Menteri Malaysia ketika tu buat keputusan untuk kita ikutkan time zone kita yang Semenanjung, ikut Sabah Sarawak. So kita ikut sana. Jam kita sebenarnya kat sini sebelah, lewat sejam. Ini cepat sejam. Jadi ikut kita ke jam sana, time zone yang sebelum kita. So kalau tuan tengok apa time zone kat Malaysia tu kan, dia macam turun gitu, dari gitu sikit untuk masuk kan Semenanjung ke Sabah Sarawak. So jam pertama 7, jam ke-8, 9 kan, jam pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Jam 7, 8, 9, 10, 11. Pukul 12 masuk Zuhur. So jam memang actually Nabi yang selalu sebut. Cuma para ulama perbahaskan macam mana, sebab memang kita tahu manusia pertama buat jam ni adalah umat Islam. Memang umat Islam yang mula-mula letakkan jam yang berbuat tu macam ni. Cuma masalah, adakah telah diketahui sejak zaman Nabi? Wallahu alam. Sebab kalau ikut pada kata-kata Nabi itu macam nampak Nabi agihkan sebelum Zuhur tu 6 jam. Sebelum Zuhur, sebelum masuk Zuhur, sebelum gelincir matahari, Nabi kata sebut 6 jam. Sebab 1 jam pertama, jam kedua, jam ketiga, jam keempat, jam kelima, tengah hari jam ke-6 lah. So Nabi sebutkan pecah 6. Kalau kita pecah separuh lagi 6 lah. Dan kemudian Nabi bahagikan sepertiga malam tu pada sepertiga akhir, sepertiga awal, separuh. So kalau kita belajar pecahan kan, memang kita akan dapati memang angka 12 kita dapat ni, kita dapat siang dan malam macam mana zaman Nabi SAW. Tapi
apa perkiraan zaman mereka zaman dahulu, kadang busa panah, kadang-kadang macam orang Melayu kita pokok kelapa kan. Ini benda-benda kita tak tahu. Tapi yang jelasnya memang as-sa'ah maksud dia satu detik atau satu masa, tak kira malam atau siang. Dan kata ganda dia adalah saat. Bahasa Arab bila dia ganda kan, macam muslimah, muslimat kan, tambah alif ta, cukup. Okay. Dan dalam Mujam al-Wasit datang juz'un min 24 sa'at juz'an min al-lail wan nahar. Sa'ah ni adalah satu juzuk daripada 24 jam. 24 juzuk siang dan malam. Malam 12, siang 12, satu juzuk dia adalah sa'ah. Dan juga ni alat yang kita pakai ni, yang dibuat apa yang diketahui dengannya masa dengan apa dan dengan saat. Orang Arab sebut jam, dia sebut sa'ah, kita sebut saat, kita second. Orang Arab as-sa'ah tu jam lah. Jam 1 tu as-sa'atul ula, jam 1 dia bukan apa saat 1 tapi orang kita saat ni actually detik, dia jadi kecil lagi kan. Jadi kita ada apa jam, minit, saat kan, 60 saat 1 minit, 60 minit 1 jam. Itu cara kita perkiraan kita. Okay, dan kemudian apa ada dinamakan dalam istilah sebutan sa'atul ghaflah, masa kelalaian, iaitu baina maghrib dan isyak. Saya ni lah waktu yang kita panggil tak buat kerja, nak tunggu solat isyak dan sebagainya, nak tidur tak boleh takut terlepas isyak. Ini waktu ghaflah dia panggil. Dalam istilah apa dalam istilah askar pula digunakan as-sa'atus sifr, 0 hour, mana untuk permulaan satu kerja, time kosong sifar tu dipanggil sebagai waktu rahsia yang ditetapkan untuk mula mula operasi peperangan. 0 hour. The 0 hour tu mana waktu kejadian bermula. Dia panggil macam tu. Ini istilah daripada penggunaan manusia. Dan sa'ah yang dimaksudkan kita bincangkan ni adalah al-waqtul ladzi taqumu fil qiyamatu. Dia adalah waktu yang terjadi padanya kiamat. Kiamat besar, kiamat kecil start pada kita, semua orang akan lalui. Pasal kalau kita kan as-sa'ah ataupun kiamat ni, kita boleh pecah kepada dua. Kiamat kecil, kiamat besar. Kiamat kecil adalah siapa-siapa mati dah berlaku kiamat. Sebab dia dah masuk dah ke alam akhirat. Siapa yang mati, dia masuk alam barzah, masuk alam akhirat. Lepas tu sepadan di antara dunia, barzah, akhirat. Jadi alami semua sekali apa yang dijanji oleh Nabi SAW, yang Nabi sebutkan tentang malaikat datang soal, dia akan nampak. Dia akan nampak pasal alam dia dah tidak sama dengan kita. Siapa-siapa mati, berlakulah kiamat dia. Cuma kiamat yang itu bukan kiamat yang kita bincangkan. Semua orang akan lalui proses kematian. Cuma yang musnahnya alam ini akan binasa kan, runtuh langit kan, dunia ni tidak ada lagi dunia macam ni, semua makhluk dimatikan dan dibangkitkan semula untuk dihisap. Itulah kiamat yang kita bincangkan. Okey, dia kata dan waktu yang tidak berlaku padanya kiamat dan telah dinamakan dengan itu. Kenapa dinamakan waktu tu, sedangkan jam tadi kalau kita fikirkan 60 minit 1 jam kan, ataupun detik kan, 60 saat 1 minit. Kenapa dinamakan waktu berlakunya kiamat tadi dengan sa'ah, sedangkan dia berlaku dengan tempoh yang panjang, akan makan puluhan tahun. Bahkan orang yang berdiri di mahsyar je 40 tahun berdiri tunggu, tak boleh gerak-gerak, tak berjalan ke mana. So benda tempoh panjang. Tapi kenapa dinamakan kiamat itu dengan sa'ah saja? Kenapa? Dia kata sebab lajunya perkiraan padanya cepat. Perkiraan adalah sangat cepat. Dia sekelip mata je, tak ada tunggu-tunggu, tak ada tangguh-tangguh, tak ada sikit-sikit, tak. Sekali roboh semua. Gunung berterbangan, langit runtuh dan bumi ni tukar kan, tak ada. Itu tak, memang kita panggil tak ada penantian. Macam kita tengok tanah runtuh sikit-sikit kan, ni tak, bukan habis semua. Alam ini akan binasa. Ataupun ia dipanggilkan sa'ah ni tadi kerana ia akan mengejutkan manusia pada satu detik. Satu detik terkejut semua sekali. Lalu matilah semua makhluk, kesemua mereka dengan satu kepekikan saja. Itu tiupan pada sangkakala, semua mati. Semua mati. Okey, baik. Jadi kalau kita ikutkan kat sini as-sa'ah atau kiamat dalam Quran Karim nama dia banyak. Ikut kepada buku Dr. Omar Sulaiman Ashqar. Buku, kalau tuan cari buku siri akidah Allah, dia ada 8 jilid. Allah
malaikat, kemudian jin dan syaitan, kemudian kitab para rasul. Dia ada kiamat kecil, kiamat besar. Buku tu dikumpulkan dia kurang 23 nama. Dalam Quran saja 23 nama. Az-Zalzalah, Al-Waqi'ah, kan, Yaumul Akhir, Yaumul Tanad, Yaumul Talaq. Semua sekali itu nama-nama yang berkaitan dengan peristiwa terjadi. Yaumul Ba'thi, Yaumul Hashri, Al-Hashru penghimpunan, Al-Ba'thu kebangkitan, Hisab, Yaumuddin. Kalau tuan-tuan dengar Yaumuddin, hari pembalasan. Semua itu nama bagi kiamat. Tapi dia sebenarnya nama bagi setiap stage ataupun setiap keadaan yang terjadi pada hari tersebut. Tapi mewakili, disebut satu bahagian untuk mewakili ke semua sekali. Nah, ini apa Yaumul Hasrah, hari penyesalan. Nah, ini semua nama-nama yang datang tentang kiamat. Tapi okey, yang kita nak ambil sekarang ni, bila sebut as-saah atau kiamat ni, sebenarnya bila dilafazkan dia akan ada 3 maksud. Okay, pertama as-sa'atus sughra. As-sa'atus sughra macam kita sebut tadi, kiamat kecil. Wahia mautul insan, ia adalah kematian manusia. Faman mata faqad qamat qiyamatuhu, barang siapa mati telah terjadilah kiamat dia. Dia nampak dah semua sekali. Sebab tu macam bila panggil nyawa kita sampai kat sini saja. Kan Nabi kata innallaha yaghfiru an ummati, kan, ini minallahi yaqbalu taubatal abd. Allah Taala menerima taubat seorang hamba malam yugharghir, selama dia tak gharghara. Gharghara ni adalah nyawa sampai halkum. Bila nyawa kita sampai kat sini, kita nampak dah apa yang menanti kita. Malaikat berwajah indah ataupun malaikat berwajah bengis. Kita start nampak dah. Ketika itu memang tak diterima taubat, sebab macam kita keluar dewan periksa. Kan kita keluar pintu dewan periksa, kita teringat, alamak silap, nak masuk balik tak boleh dah. Ini waktu panggil tak berguna lagi, patah balik. Waktu taubat tidak berguna lepas daripada itu. Adapun selagi kita tidak sampai tahap berkenaan, memang kita boleh bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu perbezaan. Lepas tu macam kita sekarang ni tak ada lagi alami keadaan sebut, maka bersegeralah bertaubat. Jangan tunggu tahun depan, tunggu Covid habis, tunggu nak pergi umrah, tunggu Ramadan. Kan orang kita suka tunggu. Sementara kosong nak buat apa? Buat dululah apa yang boleh buat. Tak boleh macam tu. Kan? Jangan sampai kita nanti ditarik nyawa Allah Ta'ala dalam keadaan kita katalah ingatkan sempat lagi. Sebab di antara kerja syaitan jin yang musuh kepada Adam AS dan pengikut-pengikut dia adalah dia nak kalau boleh kita lalai, kita rasa panjangkan cerita-cerita. Macam dia kata wala umanniyannahum, aku akan impikan kepada mereka, jadikan mereka berimpian panjang, rasa masuk masa tu masih panjang. Tengok umur baru 40, hari tu waktu time 30 20 baru 20 kan. Dia 20 masuk 30 baru 30. Baru masuk 40. Semua orang kan jadi angan-angan rasa lama. Ini perbuatan syaitan sebenarnya. Sebab kita patut sedar bila makin usia kita bertambah, makin pendeklah jangka masa kita tinggal di dunia ini. Kita tahu makin banyak mana masa mana tinggal lagi. Yang pastinya macam Nabi katakan, umur umatku di antara 60 ke 70. So prepare kan. Bukan maksud orang muda tak taubat juga kan, lagi awal lagi baik. Bahkan orang muda yang membesar dalam dalam ibadat, antara orang yang dipayungkan Allah Taala di kiamat dengan payungannya. So, jangan tunggu dah tua pun nak ibadat. Okey, kenapa dikatakan orang yang mati itu telah berlaku kiamat? Lidukhulihi alam al-barzakhi, kena masuk di alam barzakh. Alladhi awwalu awalimi al-akhirati, yang ia adalah alam pertama akhirat. Dia bermula dengan alam barzakh. Itulah alam pertama. Nanti betul alam mahsyar, perhimpunan, betul. Dia semua sekali akan sampai ke sana. Okay, start dengan alam barzakh. Okay, itu pertama. Bila sebut kiamat, so kita nampak kiamat tu pada kiamat kecil. Kedua, as-sa'atul kubra, kiamat yang besar. Wal muradu biha, yang dikehendaki dengannya adalah al-qiyamatul kubra, kiamat yang besar. Kama qala ta'ala fi kitabil aziz, macam mana Allah firmankan dalam kitab yang aziz. Dia kata dalam surah Al-Ahzab ayat 63, Allah nyatakan yas'alukan nasu 'anis sa'ah, mereka tanya engkau Muhammad, manusia tanya engkau Muhammad mengenai as-sa'ah. Mereka tanya kiamat. Kiamat inilah yang dimaksudkan, kiamat runtuhnya alam ini, binasa. Iaitu mengenai kiamat allati ba'thun nasi, iaitu hari kebangkitan manusia min kuburihim, dari kubur mereka, lil hisab wal jaza, bagi penghisaban dan pembalasan.
Perkiraan amal dan pembalasan. Itu kiamat yang dimaksudkan. Kita ada dalam Islam ni kebangkitan dari kubur, tapi bukan jadi zombie. Orang kita kan tengok cerita Muhammad Saleh ni kan, diorang tak percaya Tuhan ada. Sebab tu diorang buat cerita-cerita macam tu kan. Roh kita satu dua tempat je, either dalam badan kita atau berada pada Allah Ta'ala. Tak ada bergentayangan pusing-pusing kat dunia ni. Ini kadang belajar apa tak belajar dengan manhaj yang betul, rosak. Kita duk bayang-bayang roh datang bergentayangan lah dan sebagainya. Ketiga, bila sebut sa'ah ni yang dimaksudkan bila lafazkan, ahyanan yuradu biha mautu ahli qarnin wahidi. Kadang-kadang bila sebut tentang sa'ah ni dimaksudkan dengannya adalah kematian penduduk satu generasi, satu kaum. Macam dalam hadis yang mulia daripada Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah berkata, kana al-arabu, dahulu orang-orang Arab Badui, idza qadimu ala Rasulillah, bila mereka tanya kepada Rasulullah, datang jumpa Rasulullah, sa'aluhu anis sa'ah, mereka tanya Nabi tentang as-sa'ah. So, mata sa'ah, bila sa'ah? Lalu pernah Nabi jawab, fayanzuru ila ahdathi insani minhum. Lalu Nabi kata, Nabi tengok dalam kumpulan yang datang tu, Nabi tengok siapa budak paling muda di kalangan mereka. Nabi kata apa? In ya'ish hadha lam yudrikul haramu. Kalau anda kata budak ni hidup, tak sempat dia tua, kaum korang ni akan habis. Hatta qamat alaikumus sa'ah, sampai berlaku pada kamu kebinasaan. Sebab kalau ikut logik, kalau kita perhatikan, mungkin orang-orang Badui tadi dia melintas pada bandar-bandar lama, tempat-tempat runtuhan. Diorang faham sebenarnya, kadang-kadang bila dah ada civilization yang kuat pun, kalau tak nak musnah, kalau tak musnahkan, boleh berlaku pada mereka juga. Diorang faham. Kadang diorang lebih insaf. Kita ni kadang kita yang banyak akal ni, kita tak rasa macam tu. Diorang tengok dan diorang iktibar. Diorang tahu boleh musnah. Macam kalau kita tengok kan, macam kita cerita tu, orang dekat Lembah Bujang, dekat Merbuk, Kedah. Orang kawasan tu bukan kecil-kecil kerja diorang, relau besi, proses besi, ada pelabuhan dan sebagainya. Tapi bayangkan, diorang boleh proses besi, pakcik kampung sebelah tu pakus batang tak boleh buat. Diorang punya bangunan batu. Soalan, mana pergi? Mana pergi diorang? Macam dekat Angkor Wat, Vietnam, Aztec Maya, Peru. Kaum tu ada kehebatan. Bila musnah macam tu, habis. Kalau diorang macam tu punya hebat boleh habis, asal kita boleh habis pula? Itu yang orang-orang Badui tadi jumpa Nabi, dia tanya, diorang fikir tentang anak cucu mereka. Lepas Nabi tunjuk pada yang paling muda kan. Nabi kata kalau budak ni tak sempat lagi tua, dia akan datang pada kamu kiamat. Tu Nabi katakan kepada mereka. Baik. Yakni mautahum, matinya mereka. Baik. Alhamdulillah, kita berhenti sini. InsyaAllah nanti kita bincang pula berkenaan dengan tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda tu apa maksud amarat ataupun tanda-tanda bagi kiamat. Sebenarnya ada nota ni atas ni. Saya tak tahu pihak masjid nak buat benda, bagi diorang free ke, suruh diorang baca ke, Allah alam. Ambil faedah. Siapa-siapa nak ambil je ambil. Allah alam. Rasanya macam free je. Baik. Allahu alam, kita berhenti sini. InsyaAllah kita sambung kemudian. Wassallallahu ala Muhammadin wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.